الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita masih lagi bab at-tashdid fi niyahah, larangan keras daripada meratap. Hadis 541. Hadis Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat akhadha alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'inda al-bai'ah an la nanuha fama wafat minna imra'atun ghairu khamsi niswah ummu sulaim wa ummul ala wa banatu abi sabrah imra'atu mu'adh wa imra'ataini aw banatu abi sabrah wa imra'atu mu'adh wa imra'atun ukhra. Hadis riwayat daripada Atiyah bahawa Nabi SAW mengambil bai'ah daripada kami. Mana bai'ah ni janji setia atas perkara agama. Maknanya kita memberi sumpah taat setia untuk pihak pemerintah, untuk tetap taat, untuk tetap dengar dan taat. Macam kalau Malaysia kita ni kan, rukun negara kita itulah itu panggil satu bentuk bai'ah. Untuk apa? Supaya kita tidak berjanji bahawa kami tidak akan meratap. Maknanya penting ni pesanan diberikan oleh Nabi SAW kepada para wanita ni ketika ambil janji setia dengan mereka, selain daripada menjauhi syirik, menjauhi dosa-dosa besar yang lain, dan termasuklah ni janji setia untuk tidak meratap kematian. Jadi mengapa ada khusus ni supaya kami tidak meratap ni, terutama pada wanita ni, sebab umum berlaku pada wanita, dan ini sukar untuk dijaga oleh wanita. Sebab apa? Sebab mereka ni lebih penyayang, lebih lembut hati, dan kadang-kadang dia jadi telajuk. Dari segi menangis tu kita bicara dah harus, malah sunat, malah rahmat, itu tanda rahmat. Tetapi kadang-kadang jadi kau telajuk pula, sehingga mengangkat suara, mengeluh dan meratap. Jadi semua tu perkara-perkara yang ditegah oleh syariat. Jadi tidak ada seorang pun daripada puak-puak kita ni yang dapat menyempurnakan bai'ah ini kecuali 5 orang sahaja. Maka disebutlah 5 orang ni, iaitu Ummu Sulaim, mak kepada Anas bin Malik, kemudian Ummul Ala, kemudian anak perempuan Abi Sabrah, iaitu isteri kepada Mu'adh, dan 2 orang ataupun 2 orang anak perempuan Abi Sabrah dan isteri Mu'adh, dan seorang perempuan yang lain. Itu maknanya berat tu, sukarnya, terutamanya pada peringkat awal Islam. Sebab demon ni kalau kita kata berapa 5 orang je, ni orang panggil pengaruh jahiliah tu kuat sangat, dan mereka ni baru sahaja meninggalkan Islam, meninggalkan kufur, baru masuk Islam. Jadi baru masuk Islam ni banyaklah benda hak tak berapa gerak lagi, perlu kepada masa tempoh. Sebab itulah kadang-kadang orang baru masuk Islam ni, dia biasa makan dengan tangan kiri dah,
minum dengan tangan kiri. Mana kita sebagai orang lama dari Islam ni, orang Islam bakar ni, kadang-kadang kita kena berlapis dada sikit lah. Walau bagaimanapun tetap kita kena memberi peringatan, teguran, tetapi dengan cara yang lembut. Sebab apa? Sebab mereka ni hadithul ahdi bil Islam, baru sahaja masuk Islam. Jadi kena banyak kena berlapis dada, memberi tempoh kepada mereka, jangan cepat kata. Jadi hadis ni menunjukkan kepada kita bahawa meratap itu adalah satu perkara yang agak payah nak ditinggalkan. Kemudian hadis berikut, hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha qalat bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqara alaina alla yushrikna billahi syai'a wa nahana 'anil niyaha faqabadat imra'atun yadaha faqalat as'adatni fulanah uridu an ajziyaha fama qala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syai'a fantalaqat wa raja'at fabay'aha. Kata Ummu Atiyah, jadi kalau kita baca dalam bab janaiz ni naik semacam nama Ummu Atiyah Al-Ansari. Sebab apa? Sebab beliau ni salah seorang daripada perempuan, kita kata panggil juru mandi lah. Juru mandi mayat. Dia antara petugas, ia berkhidmat untuk mengurus jenazah wanita ni di zaman Nabi SAW. Sebab itulah banyak cerita berkenaan dengan kematian ni. Dalam bab memandikan mayat, bab kafankan mayat pun riwayat-riwayat daripada dia. Jadi kami telah memberi bai'ah kepada Nabi SAW, yakni untuk tetap taat setia. Maka Nabi SAW membaca kepada kami alla yusyrik nabillahi syai'a. Ini daripada ayat surah Mumtahanah, yakni perempuan-perempuan yang diuji. Jadi Allah SWT menyebut dalam surah Al-Mumtahanah ni, ya ayuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna. Allah SWT kata kepada Nabi SAW, bila mana mari wanita-wanita yang berhijrah ni, maka hendaklah kamu uji mereka itu. Dan di antara yang tersebut dalam surah ni iaitu yubayyi'naka ala ya ayuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka ala alla yushrikna billahi syai'a. Wahai Nabi, bila mana datang kepada engkau itu wanita-wanita yang nak memberi bai'ah kepada engkau, mereka tu menyatakan keimanan kepada engkau, kepada Allah dan kepada engkau, maka buatlah perjanjian dengan mereka itu. Yang pertama, alla yusyrik nabillahi syai'a, jangan mensyirikkan Allah. Jangan mensyirikkan Allah. Wala yasrikna, jangan mencuri. Wala yaznina, jangan berzina. Wala yaqtulna auladahunna, dan janganlah mereka itu membunuh anak-anak. Wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihin, jangan mereka cerita buhtan, tuduh orang. Dalam bahasa Melayu dia jadi fitnah. Istilah dalam bahasa Arab dia panggil buhtan. Orang tak kata, kita kata. Itu dalam istilah dia panggil buhtan ataupun iftira. Cuma bahasa Melayu ni dia guna perkataan fitnah, buat fitnah kat orang. Tetapi sebenarnya fitnah dalam bahasa Arab tu itu dengan mana ujian. Ujian yang berat yang boleh menyebabkan tergugat agama. Antaranya termasuklah memaksa orang tu keluar daripada Islam, percubaan untuk memurtadkan orang. Itu pun termasuk dalam makna fitnah asal dalam bahasa Arab. Cuma dalam bahasa Melayu ni dia jadi fitnah tu buat tuduhan tanpa bukti. Itu jadi apa, kena fahamlah asal perkataan dalam bahasa Arab, lepas tu digunakan dalam bahasa Melayu tu tepat ke tidak. Sebab apa? Sebab bila orang tuduh kita buat satu kejahatan, kita pun baca ayat wal fitnatu asyaddu minal qatli. Sedangkan
ayat tu, wal fitnatu asyaddu minal qatli, bukan fitnah hak kita faham dalam bahasa Melayu kita ni. Fitnah dalam ayat tu percubaan untuk memurtadkan orang, memaksa orang tu keluar daripada Islam, menyekat orang daripada Islam, itu makna asal fitnah. Cubaan yang berat, ia menyekat orang tu daripada beriman, atau percubaan ujian yang begitu berat sehingga boleh menggugat akidah seseorang. Itu makna fitnah. Dia asal makna fitnah ni orang bakar emah tu, bakar besi, bakar emah tu, nak buat tu hak tak pakar tu, sapuh-sapuh tanah gapo, hak naknya galian dalam bentuk yang tulen, tak capu. Itu asal mana fitnah. Jadi mereka ni diminta supaya memberi bai'ah, supaya tidak melakukan perkara dusta dengan sengaja, wala ya'sinaka fi ma'rufin, dan supaya mereka itu tidak menderhakai engkau. Maknanya wahai Nabi, berbai'ah dengan mereka itu supaya mereka ni buat baik dan tidak derhaka kepada engkau. Jadi itu benda yang dibai'ahkan, seperti mana yang terdapat dalam surah Al-Mumtahanah ni, ayat yang ke-12. Dan Nabi SAW melarang kami daripada meratap. Tiba-tiba ada seorang wanita tu, dia tarik, mana tak gerak tangan dia. Jadi bai'ah ni, kalau Nabi SAW dengan sahabat, Nabi bai'ah jabat tangan. Tetapi oleh kerana dengan wanita, Nabi tak menyentuh tangan wanita, ia bukan mahram dia, maka tak ada jabat tangan lah. Ada disebutkan pegang tali, pegang tali ia menyambungkan antara semua tu. Orang yang berbai'ah tu bai'ah dengan tali, kalau dengan wanita dengan tali. Itu cara dia. Tapi kita dengar khabar juga, ada ajaran-ajaran tertentu ni dia ambil bai'ah dengan wanita dengan setup jabat tangan. Itu tak sah, itu tak sah, percayalah. Bagi tipu belaka, sebab itu melanggar sunnah Nabi. Kalau ada jenis nak perubah penyakit dalam wanita ni, nak siapa jamuh perubatan batin macam-macam dalam dunia perbomohan ni, dia tak kira dah. Dia tak kira dah bini orang ke anak orang ke, dia tak jaga. Jadi Nabi bai'ah dengan wanita dengan tidak berjabat tangan, tidak bersentuhan. Sebab ada tarekat tu, ada satu gambar tu, tarekat ni suhu jugalah, dia tarekat luar tapi kerap mari Malaysia. Kalau tengok syekh dia seorang tu, kalau duduk dengan wanita tu, orang Melayu kita tak pakai setara tu. Tapi siung tangan dia, siung tangan salah. Tak tahulah dia takwil dia macam mana. Tapi biasanya demo ni dia makam tinggi, tak ada kita hamba. Makam tinggi. Mana bagi dia, kita tak ada nafsu. Tak ada nafsu. Tak. Kita nak bubak dia, ataupun dia nak mari ambil berkat dengan kita, jadi kita pun bukan nak tupai, nak buat naya dia ambil kesempatan tak. Tu tak lewat dalih. Tak lewat dalih. Sebab apa? Sebab ia kena buat dalih Nabi. Nabi sendiri tak jabat tangan dengan wanita. Kalau ada lagu tu bagi karut. Bagi karut. Jadi gapo-gapo ni kita kena berpandukan kepada syariat. Syariat maknanya ketetapan Nabi. Walaupun dia betul berhujah dengan hakikat, tarikat, apa semua, makrifat. Tu bagi orang ambil di Jabal Syahwat, kata M. Rajuli. Bagi orang ambil di Jabal Syahwat. Jabal Syahwat. Molek juga cerita M. Rajuli tu. Tapi dia tak ada zaman ni. Kalau dia tengok zaman ni, kalau dia ayat tu ada. Jabal Syahwat. Bukit. Kalau kita Bukit Maruk, dia panggil Jabal Syahwat. Syahwat tu kita maklum lah gapo.
Jadi di sini perempuan tu dia tarik tangan dia. Kemah-kemi tak sih. Dia berkata, si fulanah dia telah menolong aku. As'adatni fulanah. Ada seorang perempuan tu dia tolong aku dulu. Tolong lagu mana? Orang Arab ni dia panggil ada satu istilah is'ad. Maknanya kalau orang tu mati pakat pergi meratak rumah kahwin tu. Jadi kalau teriak seorang ni tak sedap lah. Seperti kita sebut dulu, orang jahiliah ni dia ada hamba-hamba, dia upah, dia sewa hamba ataupun hamba dia tu mari teriak di rumah si mati, nak menyatakan bahawa si mati ni orang yang begitu berjasa, begitu penting. Siapa mati dia tu orang sedih belaka. Padahal masa hidup tu tak ada lah. Tapi dia ni pergi teriak lah. Sebab apa? Sebab tak saja ada habuan. Jadi dia kata perempuan ni tadi tengah baik ada kata si fulanah tadi, dia ada seorang si fulanah, dia telah tolong aku. Dia telah tolong aku. Yang ni ketika keluarga aku mati dulu, dia mari meratak. Dia panggil is'ad. Jadi aku nak balas. Nak balas. Mana nak meratak jugalah. Sebelum bai'ah. Jadi dia pun Nabi tak kata apa. Sebab cerita ni bai'ah ni biasanya baru masuk Islam. Jadi tak ada Nabi nak kata gapo, perempuan tu pergi. Pergi pagi mai mula baru bai'ah. Jadi daripada cerita ni kita boleh faham niyahah ni, meratak ni memang Nabi tak benar. Hak ni Nabi tak izin. Nabi tak kata gapo. Maknanya tak apalah, mungkin tak apalah. Gilah. Maknanya orang tu Nabi tak sekat daripada dia gi, lepas tu dia ni nak pelepah aja. Lepas tu mari bai'ah, maknanya tidak akan meratap lagi. Cuma sekali tu je. Ada juga ulama berpendapat bahawa pada peringkat awal meratap ni harus. Kemudian dilarang secara makruh, kemudian barulah pergi kepada haram. Maknanya berperingkat. Berperingkat. Tapi kalau kita duk tengoknya, kalau kita duk fahamnya, kalau kata harus tu maknanya tak ada larangan. Jadi antara tak ada larangan dengan harus dua benda berbeza. Sebab meratap ni kuku mana pun kita kira hak hukum terakhir haram. Berdosa. Dosa besar lah. Sebab Nabi kata laisa minna, bukan daripada puak kita. Jadi kalau pernah ada di zaman Nabi dulu, itu bukan dengan makna harus, tetapi Nabi tak haramkan lagi. Ia ada beza tu. Macam arak dulu. Adakah Nabi membenarkan arak dulu? Kita tak boleh kata Nabi membenarkan arak, cuma belum diturunkan pengharaman arak. Jadi benda tu berlaku. Secara berperingkat pengharaman tu, larangan tu. Mula-mula Allah SWT menyebut wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Di antara buah pokok anggur dan buah pokok tamar tu, kamu ambil buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Wa rizqan hasana. Wa rizqan hasana tu maknanya minuman dibuat daripada anggur, diminum dalam keadaan sedap lah. Cuma sebelum pada tu sakara, maknanya memabukkan. Sebut memabukkan tu isyarat tak molek dah. Tapi tak haramkan lagi. Tak ada larangan. Cuma bolehlah kita nak kata dulu harus, pernah harus. Tapi hak moleknya jangan kita katalah Nabi pernah membenarkan. Cuma Nabi tak larang. Kemudian barulah mari bila ada sahabat baca kuliah ayyuhal kafirun tu, tak jumpa penutup. Duk main kalau hak cerita masa kita budak-budak kata lakum dinukum waladin taramari ke. Dulu kan demo duk ngajar. Kita ingat zaman budak-budak dulu. Duk main belit. Tak jumpa cari ayat yang kelima tu dah, tak jumpa cari. Jadi
Dia pernah berlaku dulu, ada sahabat semaya lepas daripada mabuk tak jumpa lakum dinukum waliyadin. Jadi lepas pada itulah turun ayat ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati janganlah kamu mendekati semaya, jangan kamu mendekati semaya dalam keadaan kamu mabuk. Tak semaya lagi. Itu satu peringkat. Kemudian barulah turun surah Al-Maidah. Allah Ta'ala kata mu tak tinggal kau. Mati dah, tak boleh dah. Jadi bukan kata Nabi pernah membenarkan dulu, cuma Nabi tidak larang. Dia ada beza tu. Jadi perempuan ni dia pergi, lepas tu dia balik semula. Dia balik semula bai'ah. Maknanya dia ni dia pergi kepada janji tu je. Bagi dia besar janji. Lepas tu kalau kira sebenarnya tak boleh tu janji, sebab janji ni atas benda ma'ruf. Tapi pada waktu tu dia faham janji tu benda besar, tak boleh bagi orang Arab ni memukiri janji ni adalah satu benda yang paling teruk. Kalau seorang tu tidak menyempurnakan janji, kalau orang tu mungkir janji, itu antara akhlak yang teruk, yang buruk. Tak boleh buat kira, tak boleh pergi butik. Jadi orang tu kalau ada buah khianat ni, tidak memukiri janji, payahlah orang nak buat kira. Jadi dia faham pada waktu tu sebelum janji dengan Nabi ni kena selalu janji dengan orang. Faham dia. Faham dia masa tu janji dia dengan sahabat dia tu lebih besar, tapi sebelum nak janji dengan Nabi ni nak selesai janji tu dulu. Sebab dia nak jaga dua-dua. Jadi sebelum dia janji dengan Nabi, dia nak sempurnakan janji dia dulu. Dari sudut tu tak lebih. Jadi berlaku meratap. Dia membalas ratapan sayang dia ni bukan Nabi benarkan, bukan Nabi suruh, tetapi itu berlaku dalam keadaan kita kata dia tu baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Jadi adalah sedikit ruang untuk dia tu. Habis itu. Kemudian babun nahyin nisa'i an ittiba'il janaiz. Larangan wanita daripada mengiringi jenazah. Jadi ada larangan ni. Larangan-larangan ni ini disebabkan apa? Tadilah takutnya meratap, sedih sangat. Kadang-kadang suka untuk kawal perasaan. Jadi apa-apa yang boleh menyebabkan meratap tu, maka ditegur. Jadi hak asalnya ittiba'ul janaiz ni dia benda sunat, benda molek. Cuma bila benda tu dibimbangi menyebabkan berlaku mungkar, menyebabkan dosa, maka benda tu ditegur. Walaupun asal benda tu molek harus. Macam kita kata tanam buah anggur. Tanam buah anggur tak ada masalah. Tetapi oleh kerana penanaman buah anggur tadi dengan tujuan sebagai pembekal kepada syaikat wa'aruk, tak boleh lah. Sebab itu jalan kepada orang wa'aruk. Jadi kena sekat. Macam kita kata zaman, kalau sebuah negara tu zaman pemberontakan, ada banyak berlaku perang saudara, tak boleh jual benda, jual senjata tak boleh. Sebab apa? Sebab itu menjadi jalan kepada perang saudara yang tidak akan berhenti. Kalau ada lengkap senjata sama ada orang jual, tak berhenti perang saudara. Maka pada ketika itu benda yang harus dia jadi dosa. Sebab dia panggil jalan membawa pada dosa. Maka sebab itulah syariat dia tegur. Walaupun asal benda tu molek, tapi oleh kerana sebab kepada tak molek, maka tak boleh. Hadis Ummi Atiyah qalat nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Kami, kata Ummu Atiyah, dilarang daripada mengiringi jenazah, tetapi tidak ditekankan kepada kami, yakni larangan tersebut. Maknanya ada larangan, tetapi larangan itu tidak dalam bentuk tegas. Maknanya kalau dalam bahasa kita tak segilah, tak payah pergilah. Bukan kata haram pergi, tak. Maknanya dengan arti
kamu tak perlu pergi, tak payah pergilah. Maknanya kalau bandingkan dengan meratak, Nabi memang larang meratak. Tapi hak ni Nabi larang juga, tetapi tidak setegas dalam bab larangan meratak. Larangan meratak tu lebih tegas lagi. Hak ni kurang sikit. Maka sebab itulah di kalangan ulama ni ada yang kata makruh wanita tu mengiringi jenazah. Makruh. Tapi tak haram, makruh. Maknanya nak pergi boleh. Pergi itu sendiri dikira sebagai makruh wanita. Kalau dia pergi dengan meratak, haram lalu. Sebab dia balik kepada asal meratak tu haram. Kalau dia pergi dalam keadaan tidak tutup aurat, lagilah. Lepas tu kalau mengikut Imam Malik pula, kata tak boleh hak pergi dia hak muda-muda. Muda-muda. Sebab apa? Sebab dibimbangi berlaku ikhtilaf, pergaulan bebas. Dah. Mu cuik aku, takut gitu. Supaya kita tubik pintu sejik lah. Mulanya wanita ni dia tubik dulu pada lelaki. Supaya tidak jadi macam-macam. Dia kadang-kadang dia kosi tangga, kadang-kadang tangga tu dekat-dekat. Jadi dia kena, walaupun mari masjid pun dia kena jaga. Sebab itulah orang perempuan kalau mari masjid ni dia tak boleh pakai minyak wangi ke apa semua tu. Dah. Tua apa? Super. Dia sebab apa? Sebab bang tu sendiri tak boleh. Lepas tu tak boleh orang tu mari busuk, bukan suruh busuk. Dia dua, kita kena beza. Tak boleh pakai minyak wangi selagi tak boleh bang busuk. Jadi tak bang busuk ni tidak berarti kena pakai minyak wangi. Maknanya kena jagalah. Jadi tujuannya supaya tidak berlaku ikhtilaf, supaya tidak berlaku pencampuran ni di tanah perkuburan. Kadang-kadang kita sama lelaki pun tak ada tu maksud pergi mengiringi jenazah. Kadang-kadang kita dah buang dengan guru kita cerita hanega, dah banyak orang tengah itu lagi, tengah duk sipai. Kadang-kadang hak pergi cok tu, pak orang tu menegak nyedan sakit pinggir. Hak lain tu duk tengok muda-muda. Dah. Dia kena sekali tarik, dua kali tarik. Hak tua pun kalau dia gagah kak, boleh sekali dua tarik kak. Dia suruh pada orang lain. Jadi di antara maksud kita ni, sebab kita bila orang tu mati, kita mari semaya jenazah untuk dia, kemudian kita iring kubur. Iring kubur tu supaya itu menambahkan lagi rasa keinsafan kepada diri kita. Lepas tu kita tolong sudah mengkuburkan dia tu, dah kita tolong sipai dia tu, itu pun benda yang dituntut. Jadi maksud daripada mengiringi jenazah ni antaranya supaya kita dapat menyempurnakan, bukan sekadar nak suruh amal dak, pakak debu ada. Hak pentingnya memudahkan urusan. Kita pakak jamak sikit-sikit sorang. Supaya dapat pahala juga. Tidak kata gi dua orang sunyi dak, gi amal. Boleh pakak tolong, hak mana boleh tolong, boleh mendoakan untuk dia. Jadi walam yu'zam alaina, dia ada dua tafsir. Itu hak tafsir yang kita sebut tadi. Hak pertama tadi, tidak ditegaskan larangan itu kepada kami, maknanya kami boleh pergi. Cuma hak moleknya tak segi. Kami boleh nak pergi, tapi hak moleknya tak sah. Sebab ada pun dalam hadis Nabi ada sebut ghayr ma'jura. Ghayr ma'jura ni maknanya baliklah tak boleh pahala pun. Sebab apa? Sebab dibimbangi tadilah berlaku meratak, ataupun kalau pergi pun nak buat apa? Bukan boleh turun mayat dalam kubur, bukan boleh tolong bergecok pun, sebab ada lelaki tak payahlah dia bokok-bokok nak bergecok dia wanita. Tak sesuai. Jadi kalau lelaki ni menasabah lah.
Tafsiran yang kedua, walam yu'zam alaina, maknanya tidak ditekankan supaya pergi. Maknanya mengiringi jenazah ni kepada lelaki memang penting pergi, kena pergi. Kalau perempuan tidak ditekankan supaya pergi, tak pergi pun tak apa. Sebab kalau pergi, siapa dia nak cara rumah tu? Anak-anak kecil tak kena bawa belakang, lepas tu budak yang teriak. Jadi ada teriak tu tak sih. Jadi hak wanita ni tunggulah rumah. Jadi dalam bak kubur ni banyak kadang-kadang orang kita ni kan, tu siapnya ambil gambar, selfie di kubur. Jadi benda-benda tu kita rasa lah tak payah lah, tak payah, tak perlu pun. Jadi takkanlah kita serba-serbi selfie, nak jadikan benda tu apa, status kita. Tadi kadang-kadang status kita tu orang boleh check, standard lagu ni cara dia mikir. Walaupun memang kita sayang pada ayah kita, mak kita mati, suami kita mati, bini kita mati, tapi pada-padalah, cukup-cukup lah, mana-mana sabar. Pentingnya kalau kita sayang kak, kita doa lah untuk dia, doa rahmat keampunan. Jangan tinggal benda-benda lagu tu. Doa keampunan, doa rahmat, doa ketungguhan untuk dia jawab soal muka nakir. Itu sepatutnya. Kemudian nanti kita akan baca hadis keberapa nanti ni. Orang yang semaya jenazah dia dapat 1 kira. Orang yang semaya jenazah dia akan dapat 1 kira. Lepas tu kalau dia pergi pula mengiringi sampai ke kubur, dia dapat 1 lagi kira, 2 kira. Waktu tu nanti dalam bab ke-17 hadis 551. Nanti kita akan jumpa. Kemudian babun fi ghuslil mayyit. Hadis Ummi Atiyah Al-Ansariyah qalat dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat ibnatuhu faqala اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه تعني إزارة. Hadis riwayat daripada Ummu Atiyah Al-Ansariyah, kata dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui kami ketika mana anak perempuannya itu meninggal dunia. Dalam syarah dia kata hak meninggal ni Zainab. Zainab. Jadi Ummu Atiyah ni dia tukang mandi. Nabi kata mandikanlah dia tu 3 kali atau 5 kali atau lebih daripada tu kalau kamu rasa perlu. Maknanya kalau 3 kali tu cuci dah, rata dah, cukup lah, tak apa dah. Ataupun serentak 5 lah, ataupun lebih daripada tu. Jadi kita boleh tengok di sini itu semua dalam angka ganjil. Mana kalau tak cukup, kalau tidak 3 pergi kepada 5, kalau tak cukup 5 pergi kepada 7. Biasanya bilangnya ganjil lah witir. Sebab apa? Bab witir-witir ni dia isyarat tauhid. Innallaha witrun. Allah Ta'ala tu tunggal. Kerana dia tidak ada pasangan. Allah Ta'ala tu esa, tunggal. Wasyaf'i wal watr. Kita baca wal fajr. Wasyaf'i wal watr. Demi angka genap dan demi angka ganjil. Jadi hak genap tu makhluk. Hak ganjil tu Allah. Allah kul huwallahu ahad. Itu dalam bab ni tauhid semacam. Sebab itulah kalau kita ni tauhid juga ke, Allah Muhammad tu kita tak apa letak tu. Tak apa nak letak kalau kita faham. Tapi lama-lama ke takut dia jadi, kalau kata Allah mesti Muhammad, lagu mana tu? Kalau orang faham ada Allah ada Muhammad tu maknanya asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi kalau kita faham Muhammad, Allah yang Muhammad ni tak cerah tak tanggap, tu ada buah tu.
Ada buah tu. Buah sesat lah. Sebab dia ada istilah pokok dia ni hakikat Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah ni gapo tak tahu. Tapi dia kata hakikat Muhammadiyah ni sir, rahsia Allah. Rahsia Allah. Sebab dia kata Allah ada, Muhammad ada makhluk. Gapo? Tu kena beringat ilmu isi ni. Ilmu isi ni kita dengar yang kecil tinggi kita tak faham. Agama ni hak kita faham. Kalau kita kecek kita tak faham, dia hurai pada kita menyebabkan kita tak faham. Bukan ilmu tinggi tu. Ilmu naik atas langit tak tahu gimana. Hak ilmu hak Nabi ajar pada kita, ilmu hak berpijak di bumi nyata. Ilmu ni ilmu untuk kita hidup. Lepas kita mati tak perlu dah ilmu. Ilmu hak kita boleh pakai. Hak boleh kita jaga akidah kita, menambahkan iman kita, menguatkan amal kita. Ni sampai ilmu isi ke apa semua ni. Dia kata M. Rajoli duk hurai itulah. Betul tu M. Rajoli hurai dalam filem dia tu hak berlaku. Hak berlaku di sebalik amalan kebatinan, tarekat-tarekat yang sesat. Di mana mereka ni kata kalau orang tu maqam tinggi tak perlu dah semaya bel ni. Dia tak faham. Sepatutnya makin kita kenal Allah, makin banyak kita ibadat. Jadi macam mana dia kata kalau kita kenal Tuhan tak payah dah semaya bel. Kalau kita tengok Nabi kan, ala ke hujung dia tu dah kau kuat ibadat. Kau kuat amal soleh. Kau kuat ni ngaji Jibril ni. Nak mati tu ngaji Jibril 2 kali tadarus. Tahun akhir tu 2 kali tadarus Nabi dengan Jibril. Lepas tu semaya bekok-bekok kaki dah. Lepas tu Nabi tak kenal Allah lah. Tapi boleh kau buat ni, dia kata ni orang biasa ni, amalan orang biasa ni. Kita hak tinggi ni tak payah beramal. Dia ada ni. Bagi ada. Kalau kita ambil contoh M. Rajoli lah, mungkin dia orang pondok, dia tahulah. Dia orang ngaji juga. Soal dia gitu-gitu berlaku tu biarlah. Tapi ada sisi-sisi yang baik. Hak dia tegur tu kalau kita baca kitab-kitab golongan sesat ni, memang betul dia faham lagu tu. Benda ada ni orang panggil sisi gelap dalam ilmu tasawuf. Sebab apa? Sebab bila tak berpegang dengan ilmu yang benar, dia panggil ada syahwat khafiyah. Syahwat khafiyah ni satu istilah yang mana orang tu dia beramal. Dia beramal dah. Semaya tahajud, zikir, tapi ada sesuatu dia nak. Contoh mudah dah. Kalau dia turun masjid tu, orang akak tangan. Orang mai pegang dia. Kalau dia nak benda tu, tu panggil syahwat khafiyah. Kalau orang buat tak cara kau kita suruh, dia tak kenal, tak tahu aku malam tahajud tak tinggal. Dia mari detik dalam hati. Kalau dia tahu aku ni tahajud tak tinggal, aku ni mulut masing, dia mari minta air tawar. Mari minta kita mai ajak. Jadi tu panggil syahwat khafiyah. Kalau orang tak panggil kita mai ajak jadi tak iman, dah kita pergi mai ajak. Kita pergi naik rumah orang tu ada dah tak iman. Kalau orang tu kan apa? Dia panggil kita orang lain jadi tak iman. Tu panggil syahwat khafiyah. Syahwat juga tu. Tapi dia nusuk balik agama lah. Tu kena beringat. Sebab itulah kalau kita betul-betul nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, kena bersih betul-betul. Jangan ada buah-buah lagu ni. Ini bahaya. Panggil syahwat khafiyah. Jadi Nabi kata mandi kala 3, 5 atau lebih pada tu kalau perlu. Kalau tak perlu tak payah. Tak perlu tak payah. Lah makan biru banyak tu duk mandi kita. Bima'in wasidrin, dengan air dari daun bidara. Apa daun bidara ni? Dia ada lah bau dia tu. Ada bau dia tu lain sikit. Lepas tu kalau tak ada daun bidara, daun jambu kan? Boleh. Tapi dalam hadis ni daun bidara. Maknanya tak ada daun bidara. Sebab itulah setengah masjid tu memang dia tanam pokok dara tu. Kalau tak ada,
Mana tak kena lah, maknanya pemikiran kita tentang fardu kifayah tu tak ada. Setidak-tidaknya ada ni. Dalam sebutir kapur pokok dara ni kena ada. Pas kalau tak ada, tak boleh tak ada lah. Tak boleh tak ada. Sebab kita kata dah, wah kemah. Pas kalau tak ada, apanya buah kemah ni orang boleh ekspor import, boleh simpan lama. Tak ada wah kemah. Kita kata boleh ganti dengan ebak benda mana ni, tak serupa. Hak ni kalau tak ada kena kira ada. Kena kira ada. Kalau tak ada kapur ni cari kapur lain. Tak. Kapur ni tak ada, mai cari kapur kawan. Malu kita. Sebab itulah dia kena ada kukuk mana pun. Tak kira lah, tak boleh tanam. Kemudian hak akhir tu campur dengan kafur. Kafur. Kafur ni dia tidak bahasa Arab. Kafur ni mana sejenis pewangi lah. Kita tak aja mandi mayat dah, tak tahu mana. Tapi sejenis alat kafur tu lah, dia bau wangi. Tapi kafur ni dia tidak daripada bahasa Arab, tapi dia mari belah-belah ni juga. Kapur barus tu, kapur baruas. Mari belah Jawa ni. Kalau ikut ahli-ahli sejarah tu, dia kata kafur ni mana perdagangan ada dah antara Arab dengan tanah Jawa dulu. Dia pergi mari tu. Sebab tak belah, sebab orang Cina dia mari berdagang ke Arab ke apa semua tu, dia akan lalu kut ni. Ataupun syai'an, ataupun sedikit daripada kafur. Mana tak boleh banyak, sikit tak apa dah. Supaya hilang bau busuk tu. Lepas tu kalau bakar kemenyan tu, perasak kemenyan tu apa? Tak sewi lah. Tak sewi semut mari kau gapo-gapo ia boleh menyebabkan dia ni pergi cari apa? Mayat tu. Bau mayat tu boleh menarik sesuatu tu. Ataupun nak tutup kalau kata ada bau lah mayat tu dak. Jadi dengan mandi, dengan kapur barus, dengan daun bidara ni, maka tak ada lah bau-bau yang membimbangkan kita tu. Menyebabkan takut kata mana ni mayat ni bau dah ni. Kita suka buruk lalu. Kalau mayat tu mati dengan mata terbeliak, ada amalan kan tak kena ni. Derah kita nak siasat kerja tu, tak hisap lagi, kita hisap dah. Tu derah orang kita ambil kerja Allah Ta'ala. Benda tu kan ada benda tu bersifat duniawi. Mungkin jenis manusia dah. Dia mai kanjak gitu kan. Kita derah ni amalan tak molek ni. Derah kita buat hukum, buat keputusan. Dia ada tu. Bila mana kamu selesai, panggillah aku. Mana bila selesai mandi ke apa semua, Nabi kata mari panggil beritahu kepada aku. Maka Nabi memberikan kepada kami haqwah. Mana kain sarung dia. Haqwah tu mana kain, kalau kain tu dia ikat pinggang. Hikwah ni pinggang. Jadi Nabi kata ash'irnaha, maknanya kamu pakaikan kain yang kaku ni biar melekat dengan tubuh dia. Orang Arab ni dipanggil syiar. Syiar ni pakaian hak dalam. Pakaian hak dalam ni. Kalau kita agak baju pagoda lah. Hak luar ni dipanggil disar. Pakaian hak luar, 2 lapis. Jadi Nabi nak suruh kena pakaian hak Nabi pakai ni kena pada anak dia. Mungkin sebagai doa Nabi tabarruk, mana Nabi nak beri berkat kepada anak dia. Dak. Jadi tujuan dia adalah untuk memberi keberkatan. Doa Nabi untuk dia. Cuma orang kita ni ke mana? Orang kita. Kita nak beri berkat, ambil lah pihak kawan ni berkat untuk demo. Tak salah tak salah. Berkat-berkat ni kita kira hak Nabi. Tapi kalau kita minta doa daripada Tok Guru, ada doa Tok Guru tolong doakan hamba, boleh lah. Kita minta dia doa untuk kita. Berkat tu dalam bentuk biar dia doa untuk kita.
Kalau semata-mata piyah dia, tak sah lah. Tak sah. Apa pentingnya? Nasihat dia, doa dia, itu yang penting. Kadang-kadang kita ni penting bahagia tu guru. Berebut nak kabel kat tu guru. Tak. Tak perlu. Apa perlunya kita beramal seperti mana tu guru ajar. Gitu sepatutnya. Sebab hak berkat dari segi jasad ni dia kena nabi. Nabi sendiri. Hak lain itu tak sah lah. Bukan kata tak boleh jadi gapo-gapo, sebabnya tak sah. Sebab apa? Kadang-kadang tok guru tu dia mondok kabel kat kita. Lain ke. Dah. Tak sah buka ruang. Punuh halik tu guru. Nabi tak apa lain. Sebab apa? Sebab di kalangan sahabat tak ada ni. Waktu mai jumpa Abu Bakar, mai jumpa Umar, tak ada. Jadi kita kena ikut cara sahabat. Kemudian hadis berikut ni hadis sama juga, insya-Allah kita akan sambung pada minggu akan datang. Hadis yang sama juga, cuma lafaz tu dia detail sikit lagi. Cakap saja apa yang baik daripada Allah SWT dan apa yang kurang itu daripada kelemahan diri saya. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.